آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat, sama ada hajat di dunia ataupun hajat di akhirat. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala musibah, daripada segala bencana dan bala dan wabak. Dan kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita husnul khitam, dapat kita mengucapkan kalimah syahadah dalam sakaratul maut, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada segala azab di barzakh dan di mahsyar dan di mizan, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis sedang membicarakan tentang perkara-perkara yang makruh dalam wudu. Jadi sebelum ini kita membicarakan tentang perkara-perkara yang disunatkan dalam wudu. Sekarang kita akan lihat berkenaan dengan perkara-perkara yang hukumnya makruh. Maksud ini daripada makruh adalah sesuatu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditekankan. Yang ini maksudnya tidak ada azab kalau sekiranya kita melakukannya. Tidak ada dosa, akan tetapi dia adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makruh ini kita ada dua jenis. Kita ada makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih adalah seperti mana saya mengatakan, maksudnya satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, akan tetapi tidak ada dosa padanya. Maksudnya kalau sekiranya seseorang itu melakukannya, dia tidak berdosa, akan tetapi lebih afdal dia meninggalkannya. Lebih afdal dia meninggalkannya. Sebagai misal, Nabi SAW yang ini misalnya dia melarang kita memakan bawang yang mentah apabila nak datang ke masjid. Kita ada hadis yang berkenaan dengan memakan bawang. Ini adalah misal kita mengatakan makruh tanzih. Yang ini maksudnya larangan ini dia adalah larangan yang tidak membawa yang ini kepada dosa. Walaupun dia larangan, dia adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah, akan tetapi tidak ada dosa yang ini padanya. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu meninggalkannya kerana Allah, dia dapat pahala. Kalau dia meninggalkannya kerana Allah, dia mengetahui Nabi SAW melarang kita melakukan perbuatan ini, walaupun makruh, tetapi kita meninggalkannya kerana Allah, dapat pahala. Kita dapat pahala? Dapat pahala. Yang ini meninggalkan perkara makruh, tapi dengan syarat kerana Allah, bukan kerana keduniaan. Ini sebagai misal, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala, ia mendapat pahala. Ini adalah makruh tanzih. Kita ada lagi satu jenis, nama dia makruh tahrim. Kadang-kadang kita baca kitab-kitab ulama kita, mereka mengatakan makruh kita melakukan solat selepas solat asar. Makruh kita melakukan solat sunat selepas solat asar. Makruh yang dimaksudkan di sini bukan makruh tanzih, tapi makruh tahrim. Apa maksudnya? Kalau satu orang ini setelah dia melakukan solat asar, selepas itu dia solat hajat. Dia solat hajat selepas solat asar. Kita mengatakan solat hajat ini hukumnya makruh tahrim. Apa maksudnya? Makruh tahrim ini ada dosa. Dia berbeza dengan makruh tanzih. Makruh tahrim ini dia membawa makna diharamkan. Perbuatan ini diharamkan. Akan tetapi dosanya tidak sama dengan hukumnya haram. Dosanya tidak sama, tetapi tetap yang ini ada dosa. Jadi melakukan salat sunat pada waktu yang dilarang hukumnya adalah makruh tahrim dan bukan makruh tanzih. Jadi kita mengatakan perbuatan ini mendatangkan dosa. Dia mendatangkan dosa. Sama juga satu orang melakukan salat isyraq pada waktu syuruk. Misalnya waktu syuruk jam 7 pagi. Waktu syuruk ini jam 7 pagi. 7 pagi juga dia takbir. Dia melakukan salat duha sebagai misalnya, Allahu Akbar. Kita mengatakan ini adalah perbuatan diharamkan.
makruh yang tahrim, perbuatan yang berdosa, solatnya tidak sah. Ini mengikut pendapat mazhab Syafi'i, solatnya tidak sah dan perbuatannya mendatangkan dosa. Jadi ini beza di antara makruh tanzih dengan makruh tahrim. Jadi kadang-kadang kita lihat makruh ini kita nak kena tahu sama ada yang dimaksudkan adalah makruh tanzih ataupun tahrim. Di sini Al-Imam Ghazali dia mendatangkan makruh tanzih. Apakah perkara yang dimakruhkan bila kita melakukan wudu? Maka beliau mengatakan, dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwudu. Dia menukilkan 7 perkara yang hukumnya makruh. Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memecikkan air selepas wudu. Yang ni, kita dah ambil wudu, misalnya tangan kita semua basah kan, kita buat begini. Kita buat, ini adalah dipanggil nafd. Hukumnya adalah makruh. Kenapa yang ini makruh? Sebab air wudu ini dia menjadi saksi pada hari kiamat. Dan kita ada hadis Nabi SAW, anggota wudu ini akan bersinar. Betul ke tidak? Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, muka mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya. Apa sebabnya? Min atharil wudu, disebabkan dengan bekas daripada wudu. Dan Nabi SAW menggalakkan kita memperbanyakkan bekasnya. Jadi seperti mana kita mengatakan sebelum ini, bila kita basuh muka, disunatkan kita basuh atas, jadi sebahagian daripada kepala dan sebahagian daripada telinga. Kita membesarkan di punya boundary. Apabila kita basuh tangan, disunatkan kita basuh sampai setengah lengan. Apabila kita basuh kaki, disunatkan kita basuh sampai setengah betis. Walaupun yang wajib adalah sampai buku lali, tetapi yang disunatkan adalah sampai setengah betis. Apa sebabnya? Sebab kita ada hadis Nabi SAW, digalakkan kita melebihkan bahagian wudu yang dibasuh. Sebab kita akan dibangkitkan insya-Allah Ta'ala pada hari kiamat, seperti mana Nabi mengatakan, ghurran muhajjalin. Muka kita akan bercahaya, tangan kita akan bercahaya, kaki kita juga akan bercahaya. Dan Nabi SAW mengenal umatnya daripada cahaya ini. Sebab ada sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kamu nak mengenal umatmu pada hari kiamat? Sebab pada hari kiamat, semua manusia daripada Nabi Adam AS sampai bayi yang terakhir ini sebelum kiamat, semua dibangkitkan dalam padang mahsyar. Jadi kita akan dikumpulkan bersama umat Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS. Semua yang ini manusia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak khitan, seperti mana hadis Aisyah. Semua manusia akan dibangkitkan. Dan pada ketika itu, matahari ini sejengkal, atas ini kepala. Ada orang yang ini, na'udzubillah min zalik, tenggelam dalam peluhnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan naungan arash kepada 7 golongan, seperti mana kita membicarakan sebelum ini. Pada ketika itu, tidak ada teduhan melainkan daripada teduhan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dalam keadaan panas dan pingsan daripada peluh mereka dan tenggelam dalam peluh. Dan juga suratul Mulk tadi mengatakan ada manusia berjalan atas mukanya. Berjalan ini atas ini mukanya. Ini semua adalah mereka-mereka na'udzubillah min zalik yang melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita yang ini pada hari tersebut. Jadi pada hari tersebut Nabi SAW lihat yang ini kepada manusia dan dia kenal kepada umatnya. Bagaimana? Apabila ditanya, bagaimana kamu kenal kepada umatmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, aku mengenalnya daripada sisa wudu. Sebab umat Nabi SAW muka mereka akan bercahaya daripada sisa wudu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah yang Allah telah memberikan kepada kita. Dan digalakkan kita wudu ini pada tiap-tiap masa dan keadaan. Kita cuba sentiasa dalam keadaan wudu. Kalau wudu kita batal, ambil lagi. Walaupun kita nak keluar masjid misalnya, kadang-kadang lepas solat kita pergi tandas, wudu kita dah batal. Tapi kita dah solat zuhur, kita nak pergi kerja sebagai misal, disunatkan kita mengambil wudu. Ini adalah daripada sunnah Nabi SAW. Sebab wudu ini dia adalah tahsin, dia menjaga kita daripada kejahatan manusia dan jin. Dan dia adalah kita punya senjata. Wudu ada rahsia yang ini di dalamnya. Dan Nabi SAW sentiasa dalam keadaan wudu. Sebelum kita tidur pun sama juga. Sebelum tidur disunatkan kita mengambil wudu. Bila kita bangun daripada tidur juga disunatkan kita mengambil
kita mengambil wudu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita meletakkan keazaman kita mengamalkan sunnah ini. Sentiasa dalam keadaan wudu. Nah. Jadi yang pertama sekali makruh mengibaskan tangan untuk memecikkan air. Yang kedua menamparkan air ke muka dan kepala. Elakkan daripada kita basuh muka begini. Yang ni kita ambil air begini kan. Lepas itu kita tampar muka kita. Sampai ada bunyi ketepuk. Ini semua perbuatan yang makruh. Tidak disunatkan kita melakukan sedemikian. Tapi biasanya tak ramai orang yang melakukan ini. Tapi ada segelintir. Kadang-kadang kita lihat dari misalan di masjid, dia melakukan sedemikian. Sehingga kan ada orang nak wuduk kat sebelah dia pun pergi 2 kali. Sebab dia mengatakan kalau saya sebelah dia, baju saya pun basah. Sebab air dihempas ini ke muka dan kepala. Ini adalah perbuatan yang makruh. Dan kepala ini tidak disunatkan kita basuh. Ada orang ini saya lihat dia bila nak sapu kepala dia buat begini, dia ambil air begini, macam nak basuh muka. Lepas itu dia letak air terus ke kepala. Subhanallah, ini dia sampai ke semua begini. Lepas itu air menitik-nitik ke atas badan dia. Ini adalah perkara yang ajib. Tetapi kita mengatakan wuduk dah sah, tapi perbuatannya adalah makruh, membazir air. Sebab sunnah ni adalah kita menyapu kepala dan bukan membasuhnya. Yang ketiga, bercakap-cakap. Ini bercakap-cakap ini menghilangkan pahala wuduk. Tidak disunatkan bila kita mengambil wuduk kita bercakap-cakap. Yang ini misalan kita sedang mengambil wuduk, sekali kita jumpa kawan kita, dah lama tak jumpa, sebelah tengah ambil wuduk. Jadi sambil kita ambil wuduk kita mengatakan apa khabar dan bagaimana, lepas ni nak pergi mana dan bagaimana, nanti nak makan apa dan sebagainya, sambil ambil wuduk. Ini adalah perbuatan yang makruh. Jadi kalau kita jumpa kawan kita misalan, kita kasih dia isyarat, kita mengatakan nanti lepas wuduk kita boleh berbual insya-Allah. Ataupun sekarang dengan zaman World Cup, kalau kita jumpa kawan kita yang kaki bola misalan, mesti nak kena update yang ni siapa menang ini semalam, dan sebagainya. Jadi kalau kita mengambil wuduk, elakkan daripada berbicara. Ini adalah perbuatan yang makruh. Yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Membasuh yang ini lebih daripada 3 kali, ini membazir. Ini adalah pembaziran. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, walaupun seseorang itu mengambil wuduk daripada air sungai yang mengalir, maka di dalamnya juga ada pembaziran. Bagaimana kalau dia membasuh mukanya lebih daripada 3 kali? 1 kali dibasuh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kita mengatakan yang keempat dengan yang kelima hukumnya makruh. Sebab ini adalah pembaziran. Jadi kita elakkan daripada kita membazir air. Jadi bila kita buka tap kita, air pipe ini, kita pun nak kena kontrol dia punya air. Sebab ada jenis air pipe, Masya Allah, kalau kita full blast, tak tahu yang ni berapa galon ya. Kalau satu orang misalan dia buka yang ni full blast, daripada awal sampai habis yang ni wudu, mungkin kita mengatakan 10 orang yang ni boleh mengambil wudu yang ni daripada air. Tapi kadang-kadang ada orang yang ni misalan dia dah buka full blast, lepas itu dia buat begini, dia buat apa? Tangan dia buat begini. Dia belum lagi ambil wudu tapi air dah mengalir. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan. Yang ia boleh mendatangkan pengharaman. Kalau sekiranya dia membazir dengan pembaziran yang banyak, yang tidak diperlukan. Yang ini misalan ada orang dia belum lagi start wudu, dia dah buka air dulu, tapi dia belum buat apa-apa, dia belum basuh tangan, belum apa. Maka ini kita mengatakan diharamkan. Ini bukan makruh, ini haram terus. Sebab pembaziran dalam Islam adalah diharamkan. Itu sebab masjid-masjid biasa letak macam apa, satu apa dipanggil, yang dekat pipe tu ada macam dia punya filter. Ini adalah perkara yang baik. Ini adalah perkara yang baik, supaya elakkan daripada pembaziran. Jadi kita cuba saya upaya insya-Allah yang ini kita elakkan daripada pembaziran. Yang kelima, penulis mengatakan menggunakan air tanpa hajat, tetapi hanya semata-mata was-was dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwudu, ini namanya walhan. Ada orang yang misalan dia terkena penyakit was-was. Tiap-tiap kali dia basuh mukanya, dia was-was. Sama ada saya dah basuh ke belum basuh, sama ada saya dah basuh 3 kali ke 4 kali ke, ataupun 2 kali ke, ataupun 1 kali. Maka ini was-was ini kita nak kena lawan. Kita tak boleh ikutkan was-was. Kalau satu orang dia terkena penyakit was-was, tidak boleh dia mengikutkannya.
Jangan kita layankan ini was-was. Sebab kalau kita layankannya, dia menjadi-jadi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia bukan menjadi lebih baik dan jadi lebih teruk. Mungkin ini satu orang, dia bila nak basuh muka, mungkin dia 5-6 kali, baru ini dia sampai ini kepada kepuasan hati ni. Tetapi ini adalah was-was daripada syaitan. Cara yang syaitan merosakkan ibadat kita adalah dengan melakukan was-was. Bila kita basuh muka, syaitan mengatakan, tak cukup tadi kau basuh, nak kena basuh lagi. Orang ini dengar, ya, basuh lagi. Syaitan mengatakan, ini baru 1 kali. Tapi dia mengatakan, dah macam 2 kali. Dia mengatakan, tak, aku nak kena basuh lagi. Syaitan mengatakan, tak cukup, bahagian ini belum lagi ini dibasuh. Dia layankan ini jenis was-was yang seperti ini. Maka akhirnya dia melakukan yang ini berkali-kali. Begitu juga dalam istinja. Syaitan ini mengganggu yang ini kita dalam istinja. Istinja yang ini belum lagi bersih. Begitu juga wudu yang ini belum lagi sempurna. Dalam solat pun syaitan mengganggu kita. Tadi awak tak melakukan sujud, ataupun ini baru rakaat yang kedua, tapi padahal ini kita sudah rakaat yang ketiga sebagai misal. Jadi was-was ini kita nak kena melawannya. Bagaimana cara kita melawannya? Pertama sekali ulama kita mengatakan dengan kita belajar ilmu. Sebab syaitan ini dia kalau nak merosakkan amalan orang yang tidak berilmu lebih mudah. Orang yang tidak berilmu, misalnya dia menyangkakan sapu telinga wajib. Syaitan was-waskan kepada dia, betul sapu telinga wajib, kena wajib ini sapu telinga. Tapi padahal telinga ni hukumnya sunnah. Ada orang yang menyangkakan komo-komo wajib. Syaitan ini melakukan was-was. Syaitan mengetahui orang ini dia tak tahu masalah ini. Syaitan mengatakan, betul kau tadi tak komo-komo, wajib kau komo-komo. Jadi basuh muka tadi tidak sah, nak kena komo-komo dulu. Tapi kalau orang ini mengetahui, dia tahu ini sunnah. Dia boleh melakukannya ataupun dia tidak boleh melakukannya, tetapi dia tidak merosakkan ini ibadahnya. Jadi yang pertama sekali adalah dengan kita mempelajari hukum ahkam. Sebab syaitan susah nak merosakkan ibadat kita kalau kita mengetahui. Perkara yang kedua adalah setelah yang kita mengetahui, maka kita beramal dengan ilmu kita. Apabila kita mengetahui yang kita beramal dengan ilmu kita, maka kita elakkan daripada mengikut apa yang berlaku ni was-was dalam hati. Misalnya apabila kita melakukan istinja, maka kita mengetahui ini berdasarkan kepada ilmu, sah istinja kita. Selepas itu ini syaitan ini dia was-was, dia mengatakan tak, belum lagi sah, kau belum kita tahu ini was-was syaitan. Bagaimana kita tahu? Sebab kita mengetahui syarat-syarat istinja dan kita telah mengamalkannya. Sama juga bila kita mengambil wudu, kita mengetahui kita telah mengamalkan wudu. Jadi was-was ini yang datang ini kita tolak. Tak wajib ini kita ikut kepada dia. Sebab kalau tak, dia boleh meletakkan diri kita dalam kebinasaan. Dia boleh merosakkan kita punya ibadat. Nanti dalam solat pun kita teringat, tadi saya ambil wudu, bagaimana wudu saya? Dalam solat ini dia teringat, tadi saya istinja, ini bagaimana istinja saya? Ada orang ini sampai dia batalkan solat dia. Sampai dia batalkan solat dia disebabkan was-was tentang wudu tadi. Jadi kita lihat orang ini ambil wudu lagi sekali. Lepas itu ini solat lagi sekali. Lepas itu terlepas jemaah pula. Jemaah orang pun dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru ni Allahu Akbar. Kenapa? Sebab ini was-was. Jadi ini yang dikehendaki oleh syaitan. Jadi kita merosakkan amalan kita. Maka ini adalah perkara yang kita nak kena mengetahuinya dan nak kena lawan. Tak ada cara lain. Dan syaitan ini kita tidak boleh lawannya dengan pedang. Kita tak boleh tumbuk dia. Kita tidak boleh maki hamun dia. Dia lagi suka. Kita tidak dapat lihat dia. Tetapi kita boleh lawannya dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Jadi apabila kita tahu ini kita terjebak dalam was-was, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Seperti mana Nabi SAW mengajar kita tiup ini 3 kali. Yang ini di sebelah kiri. Sebab syaitan ini dia masuk daripada kiri, hati kita. Dia masuk ini daripada kiri dan dia mewaswaskan ini ke dalam ini hati. Maka kita boleh membaca ta'awuz. Kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kita boleh baca misalan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq. Kita boleh baca qul a'udzu birabbin nas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bantulah aku dalam keadaan aku begini. Insya-Allah ini kita akan lihat dia akan berkurangan. Jadi kita juga nak kena mengamalkan zikrullah. Dan Al-Imam Ghazali mengatakan ada syaitan yang khusus yang mengganggu manusia.
Namanya walhan. Ini nama syaitan. Syaitan ini pun ada beberapa jenis yang ini nama, dan beberapa yang ini jenis yang menyesatkan yang ini manusia. Kita ada syaitan yang ini yang dikenali sebagai Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini adalah syaitan yang mengganggu bayi yang baru lahir. Kita ada syaitan yang ini yang mengganggu orang apabila nak mengambil wuduk. Ini dikenali yang ini sebagai syaitan yang ini jenis yang ini walhan. Dan juga yang ini kita ada yang ini syaitan yang ini yang jenisnya ifrit. Ini disebut dalam Al-Quranul Karim, daripada golongan jin. Jadi syaitan ini kita ada yang ini beberapa jenis yang ini yang berbeza. Lepas itu kita ada syaitan yang dikenali sebagai iblis. Iblis ini adalah bapa ini segala syaitan, yang mengganggu Nabi Adam AS. Jadi Al-Imam Ghazali yang ini mengatakan syaitan ini ada tugasannya, dan daripada tugasannya adalah merosakkan ibadat kita yang ini dengan melakukan waswas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada waswas syaitan. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin saya akhiri dengan saya menyampaikan doa yang kita dapat daripada guru kita, dan ini juga diamalkan. Kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan zikir ini. Saya rasa ramai jemaah pun mengamalkan zikir ini apabila kita melakukan solat fajar. Jadi setelah kita memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kita melakukan istighfar 3 kali. Lepas tu kita mendatangkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca berapa kali? 10 kali. Tetapi cara kita membacanya adalah sebelum kita menggerakkan kaki kita. Yang ni kita biasa bila kita tasyahud akhir, kita duduk tawarruk kan? Kita duduk tasyahud akhir. Jadi jangan kita bangun, jangan kita gerak dulu. Kita datangkan zikir ini 10 kali. Maka bila kita mendatangkan zikir ini 10 kali, Allah akan menjaga kita sampai terbenamnya matahari pada hari tersebut. Lepas itu setelah kita melakukan salat maghrib pun sama juga. Setelah salat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita mendatangkan istighfar 3 kali seperti mana Nabi SAW melakukannya, dan kita mendatangkan zikir ini 10 kali. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita sampai keesokan hari pada waktu malam. Jadi kalau kita baca zikir ini 20 kali, yang pertama selepas solat fajar, yang kedua selepas solat maghrib, maksudnya 24 jam kita mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang sangat penting sekali. Penjagaan daripada manusia dan penjagaan daripada jin. Manusia misalnya ada orang nak hasad kita ke, ataupun ada orang yang nak fitnah kita, ataupun macam-macam. Lebih-lebih zaman sekarang kita pun nak kena berjaga-jaga. Dan gangguan juga daripada jin. Jin ini dia mengganggu kita, dia waswas. Syaitan ini semua daripada jin. Dia nak rosakkan ini ibadat kita ini sebagai misal. Dia waswaskan kita yang ni pemikiran-pemikiran yang tak betul, supaya kita ada sangka buruk kepada orang dan sebagainya. Maka ini adalah daripada cara kita menjaga diri kita daripada waswas syaitan. Dan juga kita ada zikir-zikir yang lain seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini semua kalau kita mampu, masya-Allah, ini banyak lagi zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadar yang paling minimum zikir tadi 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu malam. Mudah-mudahan yang kita dapat mengamalkannya. Bagi yang belum lagi mengamalkannya, jadi insya-Allah kita berhenti di sini dan akhir dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhtim salihati a'malana wa ajina Allahi karim. Fadl subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.